بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung riban nasa'i. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan riban nasa'i ataupun riban nisa'i. Dan riban nasa'i, yakni riba yang ketiga daripada tiga jenis riba yang berlaku dalam jual beli, iaitu yang kata riban nasa'i, menjual sesuatu dengan syarat bertangguh pada salah suatu daripada dua iwad, maka perkara yang ada riba padanya itu dua perkara. Baik, itu masuk tajuk lain. Sebelum kita masuk tajuk pendetailan topik yang pertama, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, secara umumnya riba ini berlaku pada dua tempat sahaja. Ini riba di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Yang pertama, riba yang berlaku dalam jual beli terbahagi kepada tiga jenis riba sahaja. Riba yang berlaku di dalam transaksi jual beli, ia tidak berlaku dalam transaksi pinjam meminjam, tidak berlaku dalam transaksi hebah, tidak berlaku dalam transaksi hadiah, tetapi dia hanya berlaku di dalam transaksi jual beli sahaja, iaitu ada tiga jenis riba. Ini pembahagian riba. Pertamanya ribal fadli, yang kedua ribal yadi, yang ketiganya riban nasa'i. Kita akan bahas hari ini. Yang kedua, riba berlaku dalam qardi, dalam hutang. Dua jenis, dua tempat berlakunya transaksi riba di dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu yang kedua, riba yang berlaku dengan sebab transaksi hutang ataupun dipanggil ribal qardi. Kita akan belajar di dalam tajuk akhir. Kesimpulan riba di dalam mazhab kita hanyalah ada empat sahaja. Tiga riba berlaku dalam jual beli dan satu riba berlaku dalam hutang. Jadi kesimpulan riba di dalam mazhab Imam Syafi'i ada empat. Yang pertama riban fadli, yang keduanya adalah riban yadi, dan yang ketiganya adalah riban nasa'i, dan yang keempat adalah ribal qardi. Setengah ulama, dia riba qardi ni dia letak di dalam pembahagian ribal fadli. Jadi kalau kita asinkan jadi empat, kalau kita campur sekali kan dia jadi tiga sahaja. Ribal fadli ada dua. Baik, jadi kita detailkan ada empat. Baik, kita sebut sebelum kita masuk topik pertama hari ini, iaitu pembahagian inilah riba. Kita sebut sebelum daripada ni, apabila kita bincang soal riba yang berlaku dalam jual beli ni, kita ingat dia hanya ada tiga subtopik. Ini dipanggil panduan ilmu riba dalam mazhab Syafi'i, ataupun kita panggil disiplin ilmu riba di dalam mazhab Syafi'i. Ada tiga subtopik yang kita mesti kuasai. Yang pertamanya illatul riba. Yang pertama yang kita kena tahunya, topik yang pertama ialah item ribawi. Itu dipanggil illatul riba. Di dalam bahasa ilmu amalah digunakan illatul riba ataupun sebab riba. Dan bahasa kita panggil barang ribawi, item ribawi. Itu topik yang pertama. Kita akan detailkan sekejap lagi. Topik yang kedua, formula riba. Kita akan bahas juga secara detail. Ada dua formula riba. Inilah dia panduan asas untuk kita nilai
sesuatu transaksi itu riba ataupun tidak. Ada 3 penilaian asas kita. Penilaian yang kedua yang kita kena tahu, di sebalik transaksi itu mesti dia akan berlaku salah satu daripada 2 formula ini. Formula pertama kita dah bahas sebelum daripada ini, dan formula kedua. Formula pertama, dia boleh berlaku 3 riba. Formula kedua, boleh berlaku 2 jenis riba. Kita akan bahas satu persatu. Baik, topik yang ketiga apa dia? Topik yang ketiganya ialah makna dan syarat riba, ataupun dipanggil pembahagian riba. Ada 3 jenis riba. Dalam topik yang ketiga kita akan detailkan makna riba dan syarat berlaku riba. Kita dah bahas sebelum daripada ini secara view awalnya. Satu demi satu riba itu ada 3 syarat. Ribal fadli, nak berlakunya ribal fadli mesti lengkap 3 poin, 3 syarat. Ini secara detail. Secara umumnya setiap riba itu hanya satu syarat. Tetapi lengkapnya kita nak nilai transaksi satu-satu transaksi itu mesti ada 3 poin dia. Ribal fadli lengkap 3. Ribal yadi juga mesti ada 3. Riban nasai juga mesti ada 3 poin. Barulah kita boleh hukumkan transaksi itu riba ataupun tidak. Baik, sambung amal ini sebelum kita masuk topik perincikan. Topik yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan riban nasai, iaitu ini syarat untuk dihukumkan riban nasai. Syarat dia apa dia? Menjual sesuatu dengan syarat, dengan menyatakan syarat di dalam akad. Apa syarat yang dia nyatakan dalam akad? Bertangguh ataupun hutang pada salah suatu daripada 2 iwad. Syarat dia bertangguh ataupun lambat serah ataupun menyatakan hutang salah satu daripada 2 iwad. Apa dia 2 iwad? 2 iwad ini merujuk 2 bentuk pertukaran, iaitu barang dan harga. Iwad ini merujuk kepada iwadaini, iaitu 2 bentuk pertukaran, sama ada barang daripada pihak penjual ataupun harga daripada pihak pembeli. Jadi sama ada penjual menyatakan hutang ataupun pembeli menyatakan hutang di dalam akad, maka akan berlaku riban nasai dengan syarat lengkap 3 poin ataupun 3 syarat. Syarat pertama sama dengan semua riba. Syarat kedua sama dengan semua riba. Yang membezakan ribal fadli, ribal yadi dan nasai adalah syarat yang ketiga ini. Mana dia? Yang pertama, apa dia yang pertama? Sesuatu bentuk transaksi itu mesti lengkap 3 benda. Yang pertamanya ialah aqdun makhsusin, aqdun ala iwadin makhsusin. Itu kena jaga 2 syarat yang sama dengan riba-riba lain. Syarat pertama mesti berlaku akad ataupun apa dia akad ini, dia panggil transaksi jual beli. Yang kita guna ni ialah akad jual beli ataupun transaksi jual beli, ataupun bahasa kita panggil tukar menukar. Dan poin yang kedua apa dia? Poin yang kedua untuk kita hukumkan riba yadi ataupun riba nasai, pertukaran itu ataupun akad pertukaran yang kita guna itu apa dia? Makhsusin, iaitu tertentu kepada item ribawi. Satu akad pertukaran barang termasuk dalam item ribawi. Ini 2 poin. Pertamanya akad pertukaran, akad jual beli. Yang keduanya akad jual beli itu barang apa dia? Barang yang ada item ribawi. Bukan semua barang yang kita tukar itu termasuk di dalam transaksi riba. Tidak. Dia hanya khusus kepada item ribawi sahaja. Dia khusus kepada item ribawi saja. Kita dah bahas item ribawi hanya ada 2. Pertamanya ialah naqdun, emas, perak, dinar, dirham, dan yang keduanya ialah makanan.
Maknanya tuan-tuan, bentuk dia, bentuk transaksi riba nasai ini bagaimana praktisnya? Mesti ada 3 syarat. Pertama, akad jual beli. Yang kedua, jual beli itu barang ribawi. Yang ketiganya, di dalam akad itu dia menyatakan hutang. Dia menyatakan di dalam akad itu menyatakan hutang ataupun lambat bayar. Sama ada dia guna ayat hutang ataupun dia guna ayat saya akan bayar 30 minit lagi, saya akan bayar setengah jam lagi. Pada dia menyatakan di dalamnya hutang. Praktisnya begini. Contoh, satu, kita pilih akad jual beli, akad tukar menukar. Bukan akad hebah, bukan akad hadiah, bukan akad hebah bisawat dan bukan akad hadiah. Kita pilih akad jual beli, akad tukar menukar. Yang kedua, mesti nak tukar itu item ribawi, baru dia berlaku riba. Apa dia item ribawi? Kita ambil contoh emas dengan emas, ataupun perak dengan perak, ataupun makanan dengan makanan. Makanan dengan makanan. Contohnya begini. Contoh kita ambil emas dulu. Emas dengan emas, perak dengan perak. Makanan dengan makanan. Buahan dengan buah-buahan. Ambillah, asalkan item ribawi, dia tidak dibenarkan oleh Nabi tukar. Kita ambil contoh emas dulu. Kita nak mengelakkan daripada berlaku ribal fadli, pastikan dia sama. Tamathul, pastikan dia tamathul. Karena kalau ghaira ma'lumin tamathulin fi mi'yar syar'i, dia akan berlaku ribal fadli. Jadi kita nak mengelakkan daripada berlaku ribal fadli, maka kita nak tukar ini sama banyak. Emas sama jenis dan berat sama berat. Contoh saja kita nak tukar, penjual nak tukar emas 100 gram dengan pembeli dia nak tukar emas 100 gram. A ataupun penjual emas, pembeli emas. Kalau penjual emas, pembeli duit, tidak akan berlaku riba. Kenapa? Kerana pertukaran itu tidak berlakunya bukan item ribawi. Dia nak kedua-dua pihak item ribawi. Jangan satu pihak item ribawi, satu pihak bukan item ribawi, maka dia tidak akan berlaku riba. Sebab itulah nama aqdun. Kenapahan aqdun? Aqdun ni pertukaran ataupun akad pertukaran antara penjual dan pembeli. Mesti sama, penjual item ribawi, pembeli item ribawi. Maka apabila emas dengan emas sama 100 gram sama 100 gram, maka dua dah syarat lengkap. Pertama syarat jual beli, yang kedua item ribawi, emas dengan emas sama item ribawi, dah lengkap dua. Maka satu lagi, nak menghukumkan riba mesti lengkap 3 syarat. Apa dia? Maka dia menyatakan hutang. Contoh pihak penjual. Pihak penjual kata, saya jual emas saya 100 gram dengan harga dia, dengan harganya 100 gram emas kamu. Tapi di belakang itu dia mensyaratkan tangguh, mensyaratkan hutang. Dia kata apa? Secara hutang. Seminggu lagi bayar. Seminggu lagi baru dia minta pembeli bayar emas yang 100 gram. Maka berlaku akad itu akad yang tidak sah, akad yang fasidatun. Kenapa? Kerana berlaku riban nasai. Nasai pada lughah, pada bahasanya merujuk kepada lambat bayar. Tu nasai atas perempuan. Lambat bayar. Tetapi kalau lambat bayar praktis, dia tak nyatakan di dalam akad lambat bayar, tetapi praktisnya lambat, maka itu riba yadi. Sebelum 2-3 hari lepas kita dah bahas. Tu beza riba yadi. Riba yadi ni lambat menyerahkan dalam majlis akad, walaupun lafaz dia tak nyata. Lafaz dia kata aku jual emas aku ini 100 gram dengan harga 100 gram. Tetapi praktisnya dia lambat serah dalam majlis akad, maka tidak dibenarkan oleh Nabi. Nabi menyatakan la tabi'az zahaba bizahabi. Tu la tabi'a, jangan kamu tukar menukar emas bi zahabi, dengan emas. Jangan kamu tukar emas dengan emas. Sama banyak, walaupun sama banyak, kalau tak sama banyak berlaku ribal fadli. Kalau dah sama banyak tak berlaku ribal fadli, tetapi lambat serah, dicegah oleh Nabi kerana berlaku ribal yadi. Kalaulah dia praktisnya ataupun lafaznya menyatakan lambat serah, maka itu riba
Nasa'i. Juga termasuk dalam hadis la tabi'az zahaba bizzahabi. Jangan kamu tukar emas, jangan kamu jual emas dengan emas. Dengan itu dipanggil price. Emas yang pertama Nabi kata la tabi'a, itu barang. Jangan kamu tukar emas bizzahabi dengan emas, mana harga selepas daripada ba' li ta'wid. Walal wariqa, dan jangan kamu tukar perak bil wariki, dengan harga dia perak. Walal burra, jangan kamu tukar gandum bil burri, dengan harga gandum. Tapi kalau kamu tukar gandum dengan harga duit, itu tidak menjadi isu, tidak perlu kita jaga syarat-syarat riba. Baik, settle riba nasa'i, clear. Jadi itulah dia kesimpulannya, riba nasa'i nak beza dengan riba liadi. Dari segi praktisnya, lambat serah riba liadi. Kalau menyatakan lambat itu dalam akad lafaz, maka jadi riba nasa'i. Praktisnya riba liadi. Kalau dalam akad lambat, menyatakan lambat, riba nasa'i. Baik, settle. Kita terus ke topik yang pertama balik. Dia dah settle, dah view, kerangka kita dah tahu. Kerangka kita dah tahu apa dia riba, pembahagian riba. Pembahagian riba dan jual beli ada 3. Riba hutan dia tak sebut. Riba hutan tu dia akan letak di belakang. Maka dia nak detailkan satu persatu. Dia nak mulakan detail ada 3 topik riba ni. Dia akan mula dengan tajuk yang pertama. Apa dia tajuk pertama? Tajuk pertamanya ialah illatur riba ataupun item ribawi. Ini sangat penting. Semua topik ketiga-tiga tu dia tidak boleh kita skip. Tak boleh kita nak fokus 2, yang satu lagi okey, tak. Memang dia kena gabungkan 3 topik ini untuk melengkapkan kita hukumkan satu dia punya transaksi itu jadi riba. Kita kena gabungkan ketiga-tiga panduan ini, ketiga-tiga topik ini, ketiga-tiga disiplin ilmu ini untuk kita hukumkan satu-satu transaksi itu, satu-satu akad itu riba ataupun tidak. Baik. Topik yang pertama dia nak detailkan, kita akan detailkan malam ni, iaitu illatur riba, item ribawi. Secara umum dalam mazhab Imam Syafi'i, di sinilah tempat khilaf di kalangan 4 mazhab. Ini kita kena jelas kita punya stand kita, ID kita, identiti mazhab kita, pegangan mazhab kita kena clear. Supaya apa? Supaya kita tahu di mana tempat pertembungan mazahib ataupun pertembungan pendapat di antara 3 mazhab lagi. 3 mazhab lagi dipanggil salah satu a'immah. Ada istilah arba'atu a'immah. Ada 4 imam dan ada 3 imam. Kalau bertemu dalam kitab muamalat, istilah ada 3 imam, itu merujuk kepada selain daripada iman kita. Iman Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hanbal. Biasanya di dalam muamalat, dia 3 imam lagi hampir sama, dan 1 iman, yakni iman kita, dia agak berbeza di dalam pendapat hukum muamalat, terutamanya riba. Baik, item ribawi dalam mazhab kita ini dia hanya ada 2. Dia hanya ada 2. Pertamanya apa? Pertamanya ialah naqdun ataupun nuqudun, emas dan perak. Emas dan perak, ataupun dipanggil ringkasnya, pertama emas perak, yang keduanya dinar dirham. Pertama emas perak, yang keduanya duit ataupun mata wang yang dijadikan daripada emas dan perak, dipanggil dinar dan dirham. Ini dia punya item ribawi yang pertama. Selain daripada emas dan perak, dinar dan dirham, dalam mazhab kita qaul yang mu'tamad tidak berlaku riba. Maka yang ketiga apa dia? Pertama emas perak, yang kedua dinar dirham, yang ketiga yang menjadi khilaf ialah duit. Fulus. Fulus itu menjadi khilaf. Bukan menjadi khilaf di antara mazhab kita dan 3 mazhab lagi, tetapi di kalangan mazhab kita juga menjadi khilaf. Ada beberapa pandangan para ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri yang menyatakan bahawa duit juga
illah riba. Tetapi ini kalau menurut pandangan Imam Ahmad Khatib, pandangan ini adalah lemah. Pandangan mu'tamad di sisi Imam Khatib, Ahmad Khatib dan beberapa imam lain lagi, qaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, duit tidak berlaku riba, yakni duit bukan item ribawi. Tetapi kita ingat, jangan kita clash, ada mazhab lagi, 3 mazhab lagi, item ribawi di sisi mereka termasuk duit. Itu jangan jangan clash. Sebab itulah kita akan bahas malam ni, kita akan bagi dia punya praktis, contoh praktis di kalangan mazhab lain, duit bagaimana berlakunya riba duit, dan mazhab kita tidak berlaku riba duit, bagaimana cara dia, supaya kita clear. Apabila kita dengar ada pandangan-pandangan yang mengatakan pertukaran duit boleh berlaku riba, ya, tapi itu 3 mazhab, dan mazhab kita tidak berlaku riba, supaya dia jelas di kalangan 4 mazhab itu. Baik, kita terus kepada uraian yang pertama. Dia ada 2, nakdun dan makanan. Pertama nakdun, dan item yang kedua ialah makanan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka perkara yang ada riba padanya itu, yakni padanya perkara itu 2 perkara. Maka perkara yang ada riba, yakni barang yang tu dipanggil barang, maka barang yang ada riba ataupun item yang ada riba itu 2 perkara sahaja, 2 item sahaja, 2 barang sahaja. Pertamanya apa? Pertamanya naqdun ataupun jamak dia nuqudun, emas dan perak. Naqdun ini di dalam istilah fiqh, itu dalam mazhab Syafi'i kena faham dia punya istilah dia. Naqdum ini di dalam istilah fiqh, bukan naqdum dari segi bahasa. Ini antara tempat perselisihan di kalangan kita pada hari ini. Kita antara punca perselisihan terkadang berlaku di antara bahasa dan istilah. Kenapa? Kerana istilah semakin hari semakin hilang, hanya tinggal dari sudut bahasa saja. Sedangkan syariat ini dia membahaskan, bacalah kitab mana pun, ulama akan bahas dari 2 sudut. Pertamanya penggunaan bahasa Arab, yang keduanya penggunaan istilah di dalam syarak. Maka naqdum dalam bahasa Arab dipanggil duit, tetapi naqdum di dalam istilah fiqh bukan duit, tapi emas dan perak. Di sinilah tempat apabila kita hanya faham bahasa saja, maka kita kata naqdun itu duit, ya, tapi itu pada bahasa Arab. Naqdul balad, orang Arab dia sebut naqdul balad ni, dia panggil apa? Dia panggil mata wang. Naqdul balad ini dipanggil mata wang negeri. Macam kita ni Malaysia ini, mata wang naqdul balad kita adalah RM. Kalaulah Indo, naqdul balad dia adalah rupi. Kalau lain ada dolarnya, Singapuranya, dolar. Jadi itu naqdul balad. Dari sudut bahasanya, atau ada pun naqdum di sini dari sudut istilah merujuk kepada emas dan perak. Dan keduanya makanan. 2 item sahaja. Makanan ini kita akan bahas akan datang. Dan kuliah akan datang, dia ada 3 ciri makanan yang tidak dibenarkan tukar. Ada ciri pertama, makanan asasi, yang makanan mengenyangkan di kawasan atau di negari ataupun di negara setempat yang kita diami. Yang keduanya dia panggil ciri makanan yang kedua, makanan tambahan seperti buah-buahan. Dan yang ketiganya ialah ubat-ubatan dan herba. Juga termasuk di dalam makanan. Tidak dibenarkan tukar ubat dengan ubat, herba dengan herba. Tidak dibenarkan tukar. Malam ni kita settlekan dulu item yang pertamanya, naqdun. Dan keduanya makanan, dan dikehendaki dengan naqdun itu. Dikehendaki di sini maksudnya dikehendaki di sisi syarak. Dikehendaki ni murah apa? Murah di sisi syariat kita. Dan dikehendaki di dalam istilah fiqh. Dan dikehendaki di sisi syariat kita.
dengan naqdun itu emas dan perak jua. Emas dan perak jua. Jua ni makna sahaja. Apa makna sahaja? Apa makna jua? Tidak ada ataupun tidak termasuk item yang lain. Itu makna jua, makna faqat. Dia kata emas dan perak sahaja. Apa makna sahaja? Tidak termasuk item lain, tidak termasuk duit, tidak termasuk baran-baran lain. Dua saja. Ya. Emas maskulin sama. Dia akan bahas. Dia akan bahas di belakang tu jenis emas. Sama ada emas perhiasan. Jadi ada dua kategori. Pertama emas dan perak. Yang kedua mata wang yang dijadikan daripada emas dan perak. Maka dia detailkan emas ini, adakah emas yang tertentu saja? Jawab dia semua jenis emas. Sama ada emas perhiasan ataupun emas yang telah diproses. Dan yang ketiganya emas yang belum diproses. Emas yang bahan mentah tu, ya, yang belum diproses, itu juga termasuk bahan riba. Kenapa? Kerana asalkan fizikalnya emas saja, walaupun belum diproses, tetap dinamakan emas. Dan dikehendaki dengan naqdun itu emas dan perak jua sama ada, ini pendetailan, sama ada yang sudah perbuat akan dia akan emas, dirham, sama ada emas dan emas itu diproses dijadikan mata wang, nama dia dirham. Dirham ni panggilan, panggilan ataupun nama mata wang yang diproses daripada emas. Kalau mata wang itu diproses daripada perak, maka nama dia dirham. Tukar. Dirham ni perak, dinar itu emas. Jadi emas dan dinar dan dirham itu dia panggil panggilan. Nama. Nama apa? Nama mata wang. Kalau mata wang tu diproses daripada emas, maka nama dia dinar. Kalau mata wang itu diproses daripada perak, maka nama dia dirham. Sama ada sudah diperbuat akan dia akan emas itu dirham, emas dan perak tu, dan dinar, atau tiada. Tiada tu, tiada diproses jadi dinar dan dirham. Mana dia contoh yang tidak diproses? Seperti hulli, seperti emas perhiasan. Emas dalam bentuk perhiasan dinamakan hulli. Dan tibrun. Tibir ini apa dia tibir ini? Iaitu bahan mentah yang belum diproses. Jadi emas fizikal yang belum diproses jadi dinar, yang belum diproses jadi jongkon emas, tu dia panggil tibrun. Habis pendetailan jenis emas. Dan tiada riba. Ini dia nak mendetailkan lagi huraian yang kata emas dan perak sahaja item ribawi, tidak termasuk barang lain. Maka dia nak detailkan lagi. Dan tiada jadi riba, tiada berlaku akad riba, tiada berlaku transaksi riba pada mata benda. Mata benda ni pada harta, tu mata benda. Jadi dalam muamalat, harta dia guna istilah simple, harta apa saja asalkan dia itu harta. Kalau najis bukan harta. Besi buruk dipanggil harta. Jual beli besi buruk, sama ada besi buruk besi baru, samalah. Tidak termasuk riba. Mana contoh yang mata benda ataupun harta yang tidak termasuk riba? Seperti duit. Seperti duit. Duit ni ulama dhabit, untuk guru dhabit, takut kita bertukar. Duit ni selain daripada duit dinar dan dirham. Kalau duit itu dinar, ya.
item ribawi. Kalau duit itu dirham, ya, item ribawi. Ini duit selain daripada dinar dan dirham, sama ada duit itu tembaga ataupun duit itu fulus, kertas, wan kertas. Jawab dia maka tu dipanggil fa'ut tafriq. Maka ni hukum. Fa'ut tafriq, lahirnya hukum daripada pernyataan ataupun statement yang ulama buat, tiada jadi riba pada harta benda, maka harus dijual. Tak haram, harus dijual. Tak haram kerana tak berlaku riba. Harus dijual setengah dengan setengahnya berlebih kurang. Harus dijual setengah, yakni dijual duit yang sama. Kita ambil yang sama dulu, duit sama, tak perlu kita ambil yang lain. RM dengan RM dulu. Kalaulah lain daripada duit jenis yang lain, duit sama duit tapi jenis berbeza, RM dengan rupi, itu jenis berbeza. Dia panggil sama item, jenis item berbeza. Itu dia termasuk ada dua riba. Kita akan bahas formula ada dua. Formula kedua ini dua riba, formula pertama tiga riba. Jadi kita ambil contoh formula pertama. Formula pertama secara umumnya apa dia? Formula dia sama item dan sama jenis item boleh berlaku tiga riba. Mana contoh dia? Contoh dia emas, item emas, jenis emas 916, sama. A ataupun penjual emas, pembeli emas, maka dia panggil bersamaan item ribawi. Jenis emas 916, pembeli 916, maka dia panggil formula ini, dia panggil bersamaan item, bersamaan jenis item. Bahasa kita panggil sama item, sama jenis. Maka sama item, sama jenis ini, sama item ribawi, sama jenis item ribawi, dia berisiko ataupun mungkin untuk berlaku tiga riba kalau kita tak jaga syarat. Riba pertama apa? Riba pertama ribal fadli, riba dengan sebab tak sama pada timbangan syarat. Emas penjual 100 gram nak tukar dengan emas pembeli 120 gram, sama ke tidak? Tak sama. Maka diharamkan tukar oleh Allah Ta'ala. Kenapa haram? Kerana tak sama. Kalau tak sama pada timbangan ini, emas dengan emas tukar tak sama, boleh berlaku ribal fadli. Baik, ada dua riba lagi. Kalau formula ini dia berlaku dua riba. Riba kedua apa? Riba liadi. Kalau sama 100 gram sama 100 gram, jenis sama 916, tetapi lambat ataupun delay menyerahkan salah satu daripada dua tadi. Mungkin penjual dah serah 100 gram tapi pembeli lambat serah, 5 minit lambat serah, maka jadi riba yadi. Jadi riba dia yadi. Itu riba kedua. Dia boleh berlaku tiga riba. Apa dia riba ketiga boleh berlaku dengan sebab sama formula pertama ini, dengan sebab riba nasai. Apa sebab riba nasai? Dia menyatakan di dalam akad itu, dalam lafaz itu, lafaz ijab qabul itu hutan, walaupun setengah jam. Menyatakan hutan, tukar sama item yang sama, jenis yang sama, tapi dia menyatakan hutan, maka boleh berlaku riba nasai. Baik. Jadi dia sebut di sini, maka harus ditukar, maka harus dijual, maka harus dijual setengah. Setengah ni sebahagian. Harus dijual duit yang sama dengan berlebih kurang. Tu dia nak cerita jual duit dengan duit tak berlaku ribal fadli. Tu harus dijual setengah, ini sebahagian, dengan sebahagian, yang dengan setengahnya, dengan sebahagian, secara berlebih kurang, tak sama. Mana contoh dia? Tak berlaku riba. Contoh dia, kita jual RM dengan A dengan RM. Ini banyak kita duk buat.
Banyak kita duk jual setiap hari kadang-kadang RM dengan RM. Cuma kita tak perasanlah kerana diubah syariat menjadi syariat kita. Syariat kita ni, syariat orang Melayu ni, dia tak panggil jual beli, dia panggil tukar. Cuba perhati. Tukar, dia tak panggil jual beli. Orang kita, dia panggil tukar. Pak ada tak duit kecil saya nak tukar? Saya ada RM10, saya nak guna duit yang RM1. Nak buat belanja anak sekolah. Pak ada ustaz. Mai saya tukar. Bukan jual beli Pak tukar. Ini syariat orang Melayu. Kalau kita tanya dia ni nak tukar ni apa? Nak tukar lah dia kata. Tak ada apa-apa tukar. Bukan beli, bukan jual, tukar. Itu syariat dia. Sebenarnya tukar ini syariat Islam. Tukar ni bahasa kita, bahasa orang Melayu. Diubah daripada bahasa Arab. Maknanya ditranslate daripada bahasa Arab. Bahasa Arab baik. Bahasa syarak dipanggil jual beli. Baik itu dah dijadikan bahasa syarak. Bahasa Arab itu dari segi Arabnya dan syaraknya nak apa dia? Nak tukar menukar. Bahasa Arab dia panggil jual beli, syarak naknya yang kata jual beli tu apa dia? Jual beli tu bahasa Arab. Syarak nak apa dia? Syarak naknya aqdun muqabalatin bimalin biizni syar'i. Naknya aqdun muawadatin maliyatin biizni syar'i. Yang syarat nak apabila sebut jual beli, syarat nak tukar barang dengan barang, tukar harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Maka tukar. Maka kita nak jual beli. Jual beli ni dipanggil tukar menukar. Kita nak tukar daripada contoh, dia nak bagi contoh, kalau sama tak apa. Dia nak bagi contoh yang tak sama. Kok lah kita kata sama ni tak apa, tapi tak sama riba. Tu ulama ni, Syekh Daud ni dia nak bagi contoh yang tak sama. Mana contoh tak sama? Ini yang kita akan hukum riba. Saya nak jual duit saya. Pak datang, ustaz, saya nak berhutang duit. Pak nak berapa? Nak 10K. Nak top up bisnes Savanah. Makin maju nampak gaya. Ini iklan free percuma. Jadi saya kata boleh. Dia kata nak top up modal ni ustaz. Kalau top up 10K, sale dia maulah 20K sebulan. Saya kata boleh, tapi saya tak nak bagi hutang. Saya nak jual. Pak nak duit saya boleh, saya nak jual. Tapi nak jual secara hutang. Saya nak bagi dua contoh. Pertama, jual beli cash. Yang kedua, jual beli hutang. Baik, kita ambil dulu jual beli cash. Takut terus jual beli hutang dia penin. Ambil cash dulu. Baik, cash. Cash ni Pak nak tukar duit 100, nak tukar dengan saya duit 100 juga, tapi 50-50. Duit Pak 100 sekepin. Dia nak beli, nak jual beli dengan saya ini, nak tukar dengan saya ni, harga sama ataupun lebih, tak apa. Dalam kitab ni dia sebut lebih. Sama dan lebih. Sama, tak apa, kita tak berlaku riba. Tapi kalau lebih, berlaku riba. Contoh Pak kata, ustaz, saya nak jual sekepin duit 100 saya ni, nak tukar dengan ustaz 120 ustaz bayar. Mau tak? Saya kata mau. Tukar duit sekepin 100, harga dia berapa? Pak meletakkan sekepin harga 100 dia itu dengan harga 120. Kita bayarlah 120. 50 duit nak, 50 duit nak. Tambah lagi duit yang merah 2 keping. Jadi 102, 120. Maknanya ijab dan qabul macam mana? Ijab dan qabul Faiz kata saya juallah duit saya RM100 ini. RM100 duit sekeping ni dengan harga dia RM120. Harga berapa duit Faiz? Duit Faiz RM100, harga dia RM120. Sah ataupun tidak? Sah. Berlaku riba ataupun tidak? Tidak. Kenapa tak berlaku riba sedangkan lebih Faiz telah menambah RM20, itu riba? Jawab dia, kenapa tak berlaku riba? Kerana tidak lengkap syarat riba. Itu secara ilmiahnya, cara penilaian transaksi itu mesti diukur dengan syarat riba. Syarat riba dia ada 3 syarat. Pertamanya akad jual beli. Ya, Faiz akad jual beli. Yang kedua, syarat kedua apa dia?
tukar ataupun jual beli barang ribawi dalam mazhab Syafi'i, sedangkan faqih menjual bukan barang ribawi. Dia bukan menjual emas, dia bukan menjual perak dengan perak, dia tak jual makanan dengan makanan, tapi dia jual duit dengan duit. Maka mazhab kita menjual duit dengan duit, tidak berlaku riba. Tetapi ingat, 3 mazhab lagi, jangan taklid. Jangan pandai-pandai taklid mazhab Maliki, akan berlaku riba. Kerana mazhab Maliki, duit item ribawi. Sebab itulah pasaran dalam ekonomi hari ini, pasaran ekonomi antarabangsa, majoriti negara-negara di dunia hari ini, mereka beramal dalam ekonomi Islam dengan 3 mazhab, Maliki dan Hanafi. Dan sebahagiannya ada beberapa certain akad digunakan akad dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab kita. Tapi tidak boleh memaksa orang lain mazhab Syafi'i untuk taklid mazhab Maliki. Mu kena taklid Maliki, tak boleh. Kita tengok orang jual duit, kita kata riba. Kita tanya dia, kenapa riba ni lebih? Kita kata, mu ambil mazhab mana? Mazhab Syafi'i? Dah, mazhab Syafi'i tak riba. Lepas tu, mu pegang mazhab Maliki. Aku mazhab Syafi'i, tak boleh paksa aku ikut Maliki. Dan kita, apabila kita mazhab Syafi'i, tuan-tuan, kita tak perlu kita niat. Dan kita beranak tu terus Syafi'i. Tak perlu kita kena niat. Tapi kalau kita nak transfer, pindah mazhab lain, itu ada syarat dia. Ada etika pindah mazhab. Itu berhati-hati. Zaman hari ni kita dah tinggal banyak dah etika pindah mazhab. Terlampau longgar kita. Sebenarnya ulama' dah meletakkan garis panduan berperpindahan mazhab. Dia ada beberapa syarat. Tidak semudah ABC untuk pindah mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali. Ada syarat dia. Dan paling penting syarat pertama, mesti niat taklid. Terlupa niat taklid, tak sah. Kerana kita mazhab Syafi'i, nak berpindah mazhab orang lain, asas yang pertamanya ialah mesti niat taklid mazhab lain. Sebelum kita praktis amalan mazhab orang lain, mesti terlintas di hati kita, aku ikut mazhab Hanafi, baru kita buat. Dan ada beberapa lagi, ada lebih kurang 5 lagi, dia ada 6 syarat perpindahan mazhab yang dinyatakan dalam kitab Sulamus Sibiyah. Baik, settle. Contoh yang kedua, Faiz. Contoh pertama, settle. Dah faham, tukar duit dengan duit. Tukar duit dengan duit secara cash. Kita bagi contoh yang pertamanya, jual beli cash. Contoh yang kedua, kita nak bagi contoh jual beli hutan. Ini yang keliru di antara hutan dan jual beli hutan. Ini yang dia pukul borong ni, dia kata riba ni. Jangan pukul borong. Jadi ilmu syarak, dia tidak boleh main tapau, tidak boleh main pukal, dan tidak boleh main borong-borong. Dia punya akad-akad tertentu. Baik, contoh macam mana jual beli hutan. Maka Pak datang nak berhutan. Dia kata, Ustaz, saya perlukan modal 10K. Ustaz, boleh tak bagi hutan kat saya 10K? Saya kata, saya tak nak bagi hutan 10K. Kalau saya bagi hutan, memang saya akan dapat pahala saja, tak dapat untung. Pahala saya adalah dapat di sana, di dunia, tak dapat untung. Saya kalau boleh, saya nak untung. Maka cara macam mana? Cara dia, saya nak jual duit saya ni 10K, duit saya nak jual ke Pak secara hutan. Pak mampu bayar bila? Dia kata, setahun lagi saya boleh bayar. Maka, dan syarat hutan ini, syarat hutan dan syarat jual beli hutan mesti menyatakan tempoh bayar. Maka cara akad dia, saya jual duit 10K dengan harga 5, contoh saja Pak dengan harga 12K, 2,000 saya dapat untung. Untung apa dia? Untung jual beli. Boleh ataupun tidak mengambil untung di atas akad jual beli? Boleh. Yang tidak dibenarkan di mana? Ini kena tahu asas-asas akad pemilikan. Ini basic balik, back to basic balik. Kita pernah cerita akad di dalam syariat muamalat. Antara dia, pertamanya akad pemilikan. Dan akad pemilikan ini ada beberapa akad. Sangat banyak akad pemilikan. Antara dia, akad jual beli. Akad pemilikan. Kita nak milik harta orang lain, nak pindah milik menjadi milik kita. Salah satu yang awak panggil
cara, mekanisme yang diturunkan oleh syarak yang boleh kita guna apa dia? Akad jual beli. Dia panggil proses perpindahan milik daripada A kepada B, daripada orang lain kepada kita. Saluran yang kita guna salah satunya ialah akad jual beli. Ada satu lagi akad pemilikan juga, nama dia ialah akad hutang. Sama konsep dia, dua-dua ini akad pemilikan. Kita nak milik barang orang lain menjadi barang kita dengan cara apa? Dengan cara berhutang. Apabila si fulan A bagi kepada kita berhutang, maka kita milik barang itu dengan cara hutang, tapi kena bayar balik. Cuma beza di mana? Konsep dia sama tapi ada beza. Beza dia, Allah Ta'ala ni dia menggubal. Akad ni dia gubal. Ada akad yang berorientasikan keuntungan. Ada akad yang berorientasikan tabarruk. Tabarruk ni apa? Kebajikan, pahala. Maka akad yang berorientasikan keuntungan ini, satunya tonggaknya ialah nama dia jual beli. Maka jual beli ni dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil seberapa banyak untung yang kita letak, asalkan diredai oleh pembeli. Pembeli reda jual walaupun mahal, kita letak untung lebih. Boleh ke tidak kita meletakkan untung berganda? Boleh, harus. Cuma Al-Imam Ghazali itu secara, orang panggil, secara seeloknya, kata Imam Ghazali, jangan lebih daripada 3 kali ganda modal. Tapi kita nak buat 10 kali ganda modal, satu nisbah 10 boleh. Modal RM10, barang kita letak 100, harus. Kenapa? Kerana asalkan pembeli reda beli, walaupun mahal kita letak, sah jual beli. Kenapa boleh ambil keuntungan berganda? Kerana akad ini memang disediakan khas oleh Allah Ta'ala untuk manusia mengambil keuntungan. Tapi ingat, ada satu akad lagi. Dia ada akad, dia ada beberapa akad, tapi akad yang popular, yang tonggak, nama dia adalah akad hutang. Maka akad hutang ini dia panggil akad berorientasikan kebajikan. Dalam bahasa syarak disebut akad tabarruk. Semata-mata untuk kita dapat pahala. Tidak ada sebarang keuntungan di dunia, tetapi nak pahala di akhirat. Kerana Allah janjikan orang yang memberi hutang kepada si fulan bin si fulan, Allah ganjarkan pahala yang besar. Kenapa? Kerana dia berisiko orang tak bayar. Sebab tu pahala besar. Apabila kita beri hutang kepada orang lain, memang berisiko dia tak bayar. Sebab tu pahalanya besar. Ada satu lagi pahala besar, dia sama standard, tapi standard lebih besar hutang. Yang kedua ialah pinjam. Kita beri pinjam barang orang lain dengan tidak ada sebaran charge. Kalau ada charge, dia panggil sewa. Tu dia beza. Kalau ada charge, dia panggil sewa. Kalau beri secara percuma, dia panggil pinjam. Aqdun ariyah. Akad pinjam meminjam. Antara pahala yang besar, yang pertamanya akad hutang, yang keduanya akad pinjam. Pinjam juga berisiko barang kita rosak. Berisiko orang tak hantar barang kita. Maka risiko-risiko inilah, dengan sebab ada risiko, maka Allah Ta'ala ganjarkan pahala yang besar. Maka Allah Ta'ala menetapkan bahawa akad tabarruk ini tidak dibenarkan oleh Allah mengambil sebarang benefit. Akad tabarruk ini, dia panggil akad hutang ini, Allah Ta'ala tidak membenarkan untuk kita mengambil kesempatan di sebalik akad hutang. Sebab itulah kita akan belajar, akad hutang ini tidak dibenarkan syarak untuk mengambil sebarang keuntungan, walaupun 1%. Tak boleh. Kenapa? Ini punca dia. Kita nak jelas punca. Kenapa Allah larang? Kerana akad itu bukan akad keuntungan. Tak boleh cah daripada akad hutang. Amri, saya nak hutang dengan Amri 100 saja. Amri kata, boleh Ustaz, tapi Ustaz akan bayar 120. Tak mahal, RM20 saja Ustaz. Walaupun sikit, maka tidak dibenarkan mengambil keuntungan di sebalik akad hutang. Nak ambil untung boleh, guna akad yang Allah dah sedia khas. Apa dia akad untung? Jual beli. Maka Faiz dia tahu dah. Dia belajar, dia pun nak beramal. Dia kata, saya Faiz lah contoh, Faiz lah. Tadi saya contoh dia, saya nak jual. Sekarang ni Faiz pula nak jual. Apabila orang nak berhutang dengan Faiz, Faiz ni dah jadi OKB dah, berjaya dah berniaga. Maka
Orang pun pakat nak berhutang. Kawan pun ramai apabila kita berjaya. Masa kita tak berjaya, tak pandang kita. Savanah offer pun tak nak beli. Dah berjaya, semua orang pakat nak berkawan. Jomlah minum cai dulu. Pak lah yang bayar. Jomlah kita lepak kedai mamak dulu. Pak lah yang bayar. Kita pun nak berhutang dengan Pak nak berhutang. Pak kata aku tak nak bagi. Aku nak jual. Aku nak jual. Jual duit dengan duit. Tapi jual itu jual beli secara hutang, bukan berhutang. Beza. Dia beza di mana? Beza di akad. Praktikal hampir sama, kedua-dua orang tak bayar. Sama, tapi akad tu beza. Contoh macam mana Faik kata duit saya ni yang ustaz nak berhutang ni saya bagi atas dasar jual beli. Saya jual lah duit saya ini, akad-akad beza dia. 100 dengan harga dia 150. Bayar bulan depan. Maka jadi apa nama ni, jual beli ataupun jadi hutang, jadi jual beli. Bagaimana akad hutang? Kalau akad hutang macam ni, saya beri hutang ke ustaz 100, ustaz bayar 100, settle, tak berlaku riba. Tapi kalau Faik kata saya beri hutang ke ustaz 100 dan ustaz bayar 120 ataupun 100 ringgit ataupun 110 sen, tak boleh. Syarat sikit pun tak boleh. Dia tak kira berganda tak berganda. Itu dia punya beza dia. Wallahu a'lam. Saya teringatlah kalau bab-bab ni, teringat dulu Tok Guru. Saya pernah cerita ada Tok Guru mati dah, arwah ni baru meninggal saja dia. 2 tahun lepas dia meninggal. Dia buka pondok dia top lah di tak boleh sebut lah di mana. Di Kedah tu top pondok dia. Dia belajar di Pasir Tumbuh. Lama di Pasir Tumbuh. Kemudian dia balik buka pondok di kampung dia. Antara yang dia buat amal macam mana, dia kaya kebetulan. Dia punya orang Kedah ni padi, sawah padi. Dia tanaman padi ni memang jadi kaya lah. Orang kampung nak berhutang lah. Dia tak nak bagi hutang, dia nak jual. Apabila dia nak jual jadi isu. Orang kampung pakat tuduh, dia kata Tok Guru makan riba. Pakai logik akal lah, takkan lah Tok Guru nak belajar. Kita ni tak belajar sampai puluh tahun. Saya tak silap dia ni belah-belah tahun dia duduk Pasir Tumbuh. Saya tak ingat berapa tahun. Lama dia Tok Guru ni. Logik akal pun takkan orang duduk, contohlah 10 tahun. Kita ni satu kitab pun tak mengaji. Ni logik akal lah. Memanglah Tok Guru tak maksum. Mana ada Tok Guru ni betul. Dia kata Tok tak kira. Asalkan ambil lebih riba. Tak kira siapa. Guru, betul. Itu betul. Formula tu betul. Kita jangan tengok siapa dia. Kita tengok praktis dia tu kena tak kena dengan syarak. Kalaulah praktis dia tak kena dengan syarak, berbetulan bertepatan dalam kitab yang mu'tabar, siapa pun dia, guru ke dia, ustaz ke dia, tok guru ke dia, tok alim ke dia, tok wali ke dia, tetap kita hukum sadah. Tapi kita ni nak menghukum tak reti sebab kita tak kenal kitab. Maka jadi heboh lah dia. Jadi heboh, orang kata tok guru makan riba kerana dia jual beli duit. Habis. Kalaulah ini settle mazhab kita. Baik, kita nak contoh mazhab orang lain. Macam mana cara kita nak interaksi dengan mazhab orang lain. Sebab di pasaran hari ni, kalaulah kita tengok di pasaran, tanya ustaz-ustaz yang berada di pasaran, memang dia akan kata riba, duit dengan duit. Sebab itu isu dia apabila kita pergi di money changer, berhati-hati. Di money changer, apabila kita nak keluar negara, kita nak pergi overseas, maka kita nak kena tukar duit. Dan tukar duit ini, kalau kita taklid mazhab Maliki, Hanafi, ingat, dia boleh berlaku riba. Riba ini dia berlaku riba apa? Riba fadli. Tidak berlaku riba fadli sebab kita bukan nak tukar RM dengan RM. Kalau RM dengan RM tak sama, mazhab lain boleh berlaku riba. Faid tukar RM 100 dengan saya 120. Tak sama, ada lebih. Maka jadi ribal fadli kerana tak sama. RM itu item ribawi dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi. Tak sama pula jadi ribal fadli. Ada formula kedua, kita akan bahas formula kedua. Item sama, jenis tak sama. Item duit tapi jenis tak sama. RM dengan rupi, RM dengan dolar tak sama. Apabila tak sama, dia tak berlaku riba fadli. Boleh tukar, tetapi dia akan berlaku riba yadi. Inilah yang praktis yang berlaku di pasaran. Sebab itulah di pasaran ini, kalau mazhab Maliki, Hanafi, ketika mana kita berada di counter money changer, pastikan, ini untuk mazhab orang lain, bukan mazhab kita, pastikan pertukaran RM dengan dolar berlaku serentak, jangan delay.
Apabila dia serah, kita kata kita nak tukar, contohlah kita nak tukar 5,000 RM, dia pun sebutlah dolar berapa kan, dolar berapa dolar, kita bagi RM kita 5,000 dan dia bagi dolar 3 ke 2 dolar, contoh, maka kena berlaku serentak dalam majlis. Kenapa? Nak mengelakkan ribaliyati. Nak mengelak ribaliyati. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i ni tak ada jadi isu. Dia kita bagi dulu 5,000, dia tak bagi lagi senyap, tak ada masalah. Maksud senyap tu bukan dalam majlis, keluar dulu, kita berpaling pergi dulu ke sembang dulu, lepas tu datang balik kaunter, mana duit saya tadi, saya dah bagi dah 5,000. Dia baru holo, maka tidak menjadi riba yadi di dalam mazhab kita. Cuma nak jaga mazhab orang lain. Baik kawan-kawan kita yang bertaklid mazhab Maliki dan Hanafi, sebab dia nak riba sangat, maka dia nak taklid mazhab orang lain, dia kena jaga ketika mana bertukar di money changer. Ya. Kita buat online, ada duit, contohnya kita ada duit ke Indonesia, kita buat online dengan money changer. Tukar dengan money changer. Baik. Dia kalau transfer online, kalaulah berlakunya jual beli duit dengan duit, itulah isu forex. Jadi isu forex ni dia ada beberapa indikasi, apa panggil apa, beberapa kayu ukur yang kita ambil kira. Sebab tu yang jadi ada majlis fatwa mengatakan tak sah, menjadi haram forex. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i ada cara untuk kita boleh, ada cara dia. Cuma biar dulu forex kita tinggalkan. Baik, kalau kita nak transfer duit dengan duit, kalau just kita nak transfer duit, convert duit kita ke duit, tu ya dah tu, nak tukar dah tu. RM nak convert ke yen ke, nak convert ke, itu tukar. Jadi kalau mazhab kita tak menjadi isu, walaupun kita tak serentak, dia tukar, kita online, dia online, tak berlaku serentak, tak apa, mazhab kita tak kisah. Tapi mazhab orang lain kena berhati-hati. Itu payah. Kita tak apa. Itu pun jual beli lah, maksudnya tak berlaku pertukaran duit lah. Adapun jual beli dengan tak duit tak apa, ya. Habis. Yang tu tak apa, yang tu untuk jual beli, untuk tukar barang dengan barang lain tak apa, duit dengan barang lain tak jadi isu. Okey. Jadi kalau dalam transfer online, oleh kerana transfer online ni, kalau mazhab kita cerita mazhab kita dulu. Kalau mazhab Imam Syafi'i tak boleh berlaku jual beli online. Tak boleh. Qaul mu'tamad tidak boleh berlaku. Dia ada beberapa syarat asas yang tak boleh dipenuhi. Dia tak boleh memenuhi syarat-syarat asas, rukun asas dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi mazhab Syafi'i dulu, kita cerita mazhab Syafi'i. Cara dia, macam mana cara untuk kita buat? Cara dia, kita kena pilih akad lain. Akad heboh. Paling popular, paling mudah, tak nak guna heboh bersawak boleh. Kita guna heboh saja. Tak perlu heboh bersawak. Heboh saja. Macam kita transfer online kan. Kita jual beli online, mazhab kita Syafi'i, kita tak perlu niat jual beli, kita hanya niat dalam hati kita ketika klik transfer tu, klik OK tu kan, confirm tu, kita heboh ke third party, ke pihak ketiga ataupun ke pihak lain, pihak kedua. Kita niat aku heboh, kemudian dia pula hantar barang kepada kita, kita tak perlu tanya you heboh ke you apa. Kita perlu tanya, yang penting kita telah menyelesaikan proses pertukaran milik dengan ada niat. Niat itu dia termasuk apa dia? Kita dah belajar dalam rukun jual beli. Niat ini dia termasuk dalam kategori ada ijab dan qabul, ada dua. Pertama sarih, yang kedua kinayah. Pertama sarih, yang kedua kinayah. Dia termasuk dalam kategori mana? Kategori kinayah. Kinayah ni ada dua. Pertamanya kinayah dengan lafaz. Lafaz tidak menggunakan lafaz direct jual beli, direct heboh, dia tak guna. Dia menggunakan lafaz lain, tapi ada signal, ada message yang kita boleh kenal, oh dia heboh. Yang keduanya kinayah juga dengan niat. Senyap tak cakap apa, niat. Macam tuan-tuan selalu kita bagi contoh, kita pergi bank in ataupun kita nak saving dah di bank mana-mana. Kita nak takkan nak simpan takkan nak simpan berbantal, duit banyak kan, pergi simpan di bank. Ketika mana kita simpan di bank, perbankan, apa niat kita? Sama ada kita direct jolok direct di kaunter ataupun kita di mesin.
Kita interaksi dengan mesin, mesin itu menjadi wakalah, perantaraan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu dipanggil banking, apa banker tu, apa panggil official tu, official akan datang ambil. Maka pertengahan ini, perantaraan ini, wakil tu, bank tu, mesin tu. Maka ketika kita masuk dalam mesin, niat apa? Niat simpan. Maka haram dalam mazhab Syafi'i niat simpan, tak boleh. Kena niat apa? Niat simpan dipanggil wadi'ah. Walaupun memang ada produk dia saving wadi'ah, tapi tak boleh guna dalam mazhab kita. Dia ada beberapa syarat yang ketat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab orang lain boleh, tapi kita clear mazhab kita. Maka mazhab kita paling mudah macam mana? Kita niat bagi hutang. Kita nak settlekan proses pertukaran milik. Daripada asal milik kita nak bagi milik bank. Bank boleh tasarruf duit kita. Dia nak handle, nak melabur di mana boleh. Kalau kita simpan, bank tak boleh melabur duit kita. Sedangkan bank dia bukan simpan, dia melabur. Itu kontrak wadi'ah, dia berbeza dengan kontrak hutang. Sebab itu kena clear. Sebab apa kita tak nak guna kontrak wadi'ah? Kerana dalam mazhab Syafi'i, wadi'ah dia memang kena simpan betul, dia tak boleh melabur. Sebab tu kita pilih bagi hutang. Dan apabila kita nak bila-bila dia boleh bagi, kita nak jolok bila-bila dia boleh bagi. Jolok ada di mana saja, bila-bila masa boleh bagi. Tu dia panggil hutang. Macam sama konsep tabung haji, konsep ASB, memang ada mudharabah, tapi untuk simple. Sebab ingat, konsep di dalam muamalah dia tidak rigid kepada satu-satu akad. Konsepnya lebih anjal, bebas untuk menggunakan mana-mana satu. Dia bebas untuk menggunakan mana-mana akad. Bukan maknanya kita hanya boleh berinteraksi dengan ASB satu akad saja, mudharabah. Akad lain tak boleh guna. Tak. Cuma ditawarkan mudharabah itu, dia tawar pada kita. Tapi kita tak nak guna akad mudharabah, boleh. Kita guna akad hutang. Kita bagi hutang kepada dia. Kalau mudharabah, dia ada term of condition yang lebih ketat. Sebab tu ada sistem kontrak mudharabah yang tak sah, yang tidak boleh apply. Menurut mazhab kita, mazhab Maliki boleh. Cuma isu dia di pasaran, apabila guna mazhab Maliki, masalah kita, pelabur ini tak faham kontrak di sisi mazhab Maliki. Dia tak bentang secara transparent. Dia hanya isi form saja. Mazhab mana dia guna, kadang-kadang kita tak clear. Sebab kita pun tak tanya. Boleh. Boleh. Memang dia pakai mazhab lain. Bank kebanyakan ISB. Dia tak faham mazhab Syafi'i, dia jangan guna Syafi'i. Sebab tu mudharabah di sistem mazhab Syafi'i agak ketat. Cuma kita nak bagi sah duit kita melabur, duit kita simpan tu, bahasa kita panggil simpan, tapi kita tak niat simpan. Kita niat bagi hutang. Apabila niat itu, dia penting niat. Kenapa penting niat? Di dalam ibadat, dia kayu ukur untuk menilai satu ibadat itu sah ataupun tidak, niat. Lafaz usolli, kita niat sedekah, itu sedekah muamalah, ibadat. Tetapi dalam bab ibadat muamalah, dia membezakan apa? Membezakan lafaz. Akad mana kita nak guna? Akad hutang, lafaz hutang. Walaupun niat kinayah, walaupun niat itu kinayah, tetapi zahirnya akad. Akad mudharabah, ia jadi mudharabah. Akad hutang jadi hutang. Akad simpan, dia panggil akad wadi'ah, maka jadi wadi'ah. Tetapi ingat, apabila kita nak guna satu-satu akad, maka dia akan ada syarat sah dia. Samalah konsep ibadat. Dia ada syarat sah. Kalau nak guna akad hutang, apa syarat sah? Akad memberi hutang kepada orang lain. Kalau nak akad itu mudharabah, pelaburan, apa akad sah pelaburan? Dia ada rukun pelaburan. Itu basicnya kita akan belajar semua. Keluar negara guna money changer, kita niat sedekah, kita dengan money changer. Tak apa, sebab itu tak ada masalah. Direct. Jadi kita dah ada niat sedekah. Cuma money changer tu sebab kita kena convert kepada nilai duit orang lain. Tapi nilai, dari segi dia panggil nilai pahala sama je. Sama je. Cuma dia berbeza pada dolar dengan RM je. Jangan kira setengah orang tu dia kata, aku kalau nak bersedekah, aku nak sedekah di Indo sebab pahala besar. Kenapa? Dia main juta je. Kalau sedekah kat Singapura, nilai duit kita jatuh.
Jadi kalau nak sedekah, sedekahlah ke Indo. Kita sedekah 100 dah berapa juta lah. Nilai tinggi pahala. Pahala sama je. Pahala dia. Fee money changer. Dia fee ni sebenarnya servis macam samalah dengan servis tab apa tu kan. Ada sama konsep dengan servis tab. Jadi situ tu inilah antara dia ambil kira dalam perbankan muamalah ataupun dalam muamalah Islam. Ini antara benda-benda yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Cas-cas tambahan ni walaupun sikit tidak dibenarkan. Cuma ada cara dia untuk nak membolehkan. Dia nak cas kita asal tak boleh. Servis tab apa tu memang tak boleh dalam muamalah. Tapi ada cara dia, kena ada akad. Itu konsep asas, kena akad. Antara akad apa dia yang banyak digunakan untuk servis ni, dia menggunakan akad ju'alah. Ju'alah ni apa dia? Dia panggil ju'alah bukan akad upah. Dia nampak macam upah. Nampak macam upah tapi bila kau upah. Ju'alah ni dia beza dengan upah. Ju'alah ni dia lebih kepada macam dia panggil sagu hati. Ada satu lagi akad upah. Akad upah. Jadi dia akan guna dalam sistem muamalah. Kadang-kadang dia cah upah servis kita, dia ada servis dia ni dia ada upah. Maka dia ada akad upah. Berapa fee bayaran tertentu yang dia cah pada kita, berapa peratus tak kisah. Fee ni dia akad apa? Bayaran ini dia akad bayaran upah servis dia. Ada satu lagi dia tak akad upah. Dia minta kita bayar ju'alah. Apa ju'alah? Bayar sagu hati. Tapi sagu hati sepatutnya kita yang tetap. Tiba-tiba dia yang tetap. Tu problem tu. Dia tetap 6%. Contoh 6%. Dia tetap. Itu tak jadi ju'alah. Itu jadi upah. Dia menetapkan upah. Nak guna servis dia boleh. Money changer menetapkan nak guna servis dia, kena ada fee tambahan. Maka fee tambahan itu tak tepat kalau nak guna ju'alah. Yang tepatnya adalah upah saja. Tak nak salah. Adik dia jadi isu. Kita bayar cukai. Cukai ni mazhab kita, ulama-ulama turas, dia berkhilaf dengan ulama moden, mutaakhir. Bacalah kitab-kitab turas, kitab lama, semua cukai tidak dibenarkan. Tapi ulama moden kata boleh. Di atas ada masalah am. Maka kalau ikut pendapat ulama moden, ulama turas, tidak dibenarkan. Tapi kita bayar. Pihak atas kita bayar ni tak apa. Tak ada menjadi isu, tak haram. Dan hukum apa? Hukum makruh saja. Makruh tu mana tak ada pahala. Asalnya bayaran setiap kita infak ni ada pahala. Setiap transaksi tu ada pahala. Sebab itu asasnya kita nak bina kesedaran dalam muamalah di kalangan masyarakat kita, kita nak kena bina kesedaran berpahala. Sebab orang ni dia hanya nampak pahala ini dalam bentuk ibadat. Muamalah dia munakahat dia tak nampak pahala dah. Dia setakat ibadat, terhad kepada ibadat saja pahala. Apabila melibatkan soal pengurusan harta benda, soal jual beli, pinjan meminjam, pajak gadai dan sebagainya, dia tak nampak pahala. Sedangkan Allah Ta'ala menggubal satu-satu akad ini, proses perpindahan milik harta ini ada pahala. Akad jual beli ada pahala, pinjam ada pahala, akad sewa ada pahala. Semuanya itu ada pahala. Kalaulah betul dengan praktikal kita betul dengan syarat yang ditetapkan. Baik, kita tamatkan di bawah tu. Ya. Kalau macam kita beli emas kan, kita tambah duit kan. Dalam riba dia emas kan. Duit tu termasuk lah. Jadi macam mana dia kira riba tu boleh jadi kan? Tukar duit dengan trade in. Okey. Trade in lah ni, cikgu. Okey, trade in. Jadi trade in ni dia memang trade ini antara yang praktis ataupun contoh bentuk yang boleh berlaku riba. Dia ada cara solusi macam mana nak elok riba, ada cara dia. Okey, kita tengok riba dulu. Kemudian solusinya nak elok riba macam mana. Ribanya trade ini yang jadi riba macam ni. Okey, emas baru dan emas lama. Emas perhiasan ke jongkong emas ke dinar tak kisahlah, apa pun asalkan emas. Jadi contohnya emas baru dengan emas lama. Emas lama dia nak trade in, kemudian dia tambah duit top up. Jadi sebelum dia top up dah berlaku riba. Kenapa? Tengok praktis dia. Jadi orang perempuan kata cincin saya ni hak lama, saya nak tukar dengan cincin pattern baru ataupun gelang pattern baru. Macam-macam lagi ni gelang. Pattern baru macam-macam timbul. Ketupat dakak lah. Ni pattern baru ni hak dakak tu dah apa nama ni?
dah berlalu lah, timbul yang baru pula. Jadi gelam yang lama ini, kita nak pakai gelam yang baru, kita nak track in yang lama, nak ambil yang baru. Maka Tokek kata just you top up saja untuk nak mencukupkan. Sebelum top up dah berlaku riba. Mana praktik riba? Okey, yang baru Tokek pegang dulu, yang lama kita, maka kita serah yang lama. Kita serah yang lama, kemudian dia sepatutnya macam ni. Sepatutnya kalau berlaku serah menyerah pun, kalau berlaku serah menyerah, dia serah yang lama, kita serah yang lama, dia serah yang baru. Sambil-sambil serah yang baru top up. Baik, top up tu biar dulu, tak menjadi isu top up ni. Ia nak jadi isu dua ni, tukar tidak dibenarkan. Apabila kita serah yang lama, kemudian kita ambil yang baru dalam majlis ni, dalam majlis kita ambil yang baru, maka walaupun kita tak top up, bukan jadi isu top up tu, jadi isunya tidak dibenarkan tukar emas yang lama dengan emas yang baru yang tak sama timbangan, tak sama jenis, tak dibenarkan tukar, tak menjadi isu top up. Tak top up pun jadi riba juga, tak boleh tukar. Faham tak? Biar dulu top up. Kenapa? Karena top up kita top up tetap riba. Tu. Sebab dia isu pertama tukar emas dengan emas yang tak sama. Timbangan tak sama, jenis tak sama, kualiti tak sama. Kualiti yang ni baru, yang ni lama. Jenis berat pun tak sama. Maka tidak dibenarkan tukar. Walaupun top up, biarkan top up. Karena top up ke tak top up ke tetap riba. Isu dia macam mana? Isu dia. Solusinya macam mana? Cara nak mengelak riba macam mana? Mudah saja. Jangan kita tukar. Jangan kita tukar. Kita boleh buat dua bentuk. Bentuk yang pertama, ini bentuk yang paling simple. Bentuk yang pertama, kita heboh kepada dia. Jangan berlaku tukar. Kita heboh kepada dia, ni emas saya yang lama, saya beri pada Tokek. Beri tu dengan niat kita heboh. Ni, jangan tukar. Apabila kita beri kepada dia, bermakna kita menggunakan akad heboh untuk apa? Untuk proses berlakunya pertukaran milik, daripada milik kita menjadi milik dia. Apabila kita kata saya beri kepada Tokek, maka dia pegang jadi milik dia. Dah jadi milik dia dah, daripada kita milik dia. Kita berani heboh sebab dia akan bagi kepada kita yang baru. Kalau dia tak bagi pun tak boleh buat apa dah. Ini bahaya heboh ni. Kalau dia pandai, jangan. Ni kena buat hak tak pandai saja. Hak Cina tak mengaji boleh buat. Kalau Cina mengaji, dia kata siap tu lebay ni. Dia bagi, dia heboh kat aku. Jadi apabila dia bagi kepada kita, dia suruh top up, tak apa, yang tu tak ada isu. Sebab kita dah settle dah, dia tak berlaku riba dah. Sebab kita tak pilih akad jual beli. Kenapa? Kerana riba berlaku dalam jual beli saja. Sebab tu kita tu ingat syarat riba ada 3. Poin yang pertama jual beli, poin yang keduanya barang ribawi, poin yang ketiganya tak sama. Kalau ada 3 poin, berlaku riba al-fadli, tak sama. Baik, maka apabila kita heboh kepada dia, settle berlaku pindah milik, maka dia nak bagi pada kita, terpulang. Dia kata ni yang balu punyalah, you tambah, you top up. Kita nak top up kepada dia, ingat, ini kena berlaku juga. Perpindahan kena ada akad. Kita nak top up ni, kita boleh guna 2 akad. Pertama, top up itu akad hibah ataupun top up akad jual beli. Tapi ingat, akad jual beli mesti jangan akad jual beli yang tak sama. Dia kata yang balu punya ini harga dia 2,000. You bayar, you top up 500 saja lagi. Maknanya kalaulah kita nak pilih akad jual beli, harga yang baru itu 500 saja. Jangan akad harga asal yang di plus dengan yang baru. Jangan, itu tak sah kerana tak tally dengan barang. Akad 1,500, duit bagi 500, mana boleh? Maka akad 500, takkanlah 500 saja. 500 akad nilai dia 1,500. Apa nak susah dia? Ini kena betul-betul clear soal pelaksanaan akad. Tipu ke? Apa nak tipunya? Memang real lah akad 500 saja. 500 saja nilai yang kita angkat, sah. Settle itu cara pertama. Settle cara bentuk pertama. Maknanya bentuk pertama, kita heboh dulu duit
Tak berlaku jual beli, kita heboh. Langkah pertama kita heboh emas kita, kemudian langkah kedua taukir itu dia nak pindah barang dia kepada kita. Maka dua cara. Cara pertama, kita topak itu kita niat heboh, ataupun kita boleh guna cara kedua, kita topak itu dengan jual beli. Tapi kita akad jual beli nilai 500 sahaja. Itu pertama. Baik, cara kedua, trade-in. Jadi dua cara kita sebut tadi. Pertama, kita heboh. Cara yang kedua, kita settlekan jual beli satu per satu. Ini complicated sikit lah. Cina pun pening. Dia kata, ayo pening lilai, ini lebay, dia kata. Mau tukar sajalah, topas saja lebih senang. Dia kata, tak mau ini satu-satu lah. Kita nak satu-satu. Kita kata, okey, saya nak jual emas lama saya ini. Harga dia 2,000. Kita jual siap dulu. Emas lama kita tak nak trade-in, tapi kita nak jual. Dapat dia bagi duit 2,000, kita ambil pegang. Emas baru ini berapa? 2,500. Kita buat keluar 500. Duit dah 5,000. Itu pening. Dia kata, bodoh ini Haji, dia kata. Ini Haji, dia kata, kenapa ini? Bagi dia ni pelik, dia Haji, pening. Dia kata, hak mudah ada, pilih hak payah. Tu pening Cina pun. Kita dia tak tahu cara nak bagi sah tu, bukan dia tahu pun. Jadi itulah cara yang nak sah. Settlekan dulu. Apabila kita jual beli emas yang lama dengan dia settle dapat duit, kita beli yang baru. Tapi paling simpelnya yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Di mana tadi? Nak berhenti dulu tu sebelum kita buka soalan. Dan dikendaki dengan makanan. Tu berhenti dah. InsyaAllah akan datang. Kita masuk perbincangan item ribawi yang kedua. Dah settle dah item ribawi yang pertama, emas dan perak. Pendetailan item ribawi yang kedua itu makanan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Barang yang lama, nilai dia lebih tinggi daripada barang yang baru. Baik, isu nilai. Isu nilai konsep asas di dalam muamalah. Ingat balik. Konsep asas di dalam sistem muamalah, konsep apa? Konsep nilai. Nilai ni dia merujuk kepada maliyatun. Maliyah, harta. Harta yang ada nilai. Baik, soal nilai itu tinggi rendah nilai tidak menjadi isu, asalkan ada nilai. Kita menjual ni, ini untuk jawab soalan Abang Haji kita. Contoh, ini kertas. Harta ke tidak? Ya, harta. Ada nilai ke tidak? Ada nilai. Boleh ke tidak meletakkan nilai lebih tinggi daripada harga standard? Boleh, sah. Kalau ada orang sudi, saya nak jual kertas saya ini kepada Faiz dengan harga 10K. Standard dia ni RM1 tak bayar. Tapi saya nak jual harga dia 10K. Nilai, nak meletakkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai biasa. Boleh ke tidak? Jawab dia, harus, kalaulah diredai oleh pihak yang menerima. Konsep dia, Nabi menyatakan innamal bai'u antaradin. Ini konsep jual beli. Nabi meletakkan satu ciri asas kepada pertukaran ini. Soal nilai, value ini, apa dia? Nabi letak persetujuan di antara dua pihak walaupun tinggi rendah nilai. Dua pihak ini setuju. Penjual setuju menerima, penjual setuju menyerahkan barang yang dia nak lepaskan ini, dan pembeli setuju nak menerima barang walaupun harga tinggi. Sah ke tidak sah? Itulah kata kunci dia. Nabi kata innamal bai'u antaradin. Hanya sah jual beli, kata Nabi, mesti ada persetujuan di antara dua pihak. Wallahu a'lam. Jadi walaupun nilai emas lama ni lebih tinggi, lagi lama lagi tinggi nilai dia berbanding dengan bahan baru, nilai dia lebih tinggi, kita nak jual, boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalaulah kita nak tukar, ingat, kalau tak sama pada timbangan, tidak dibenarkan. Tak dibenarkan tukar. Tak sama pada timbangan. Tukar emas dengan emas. Tapi kalau tukar emas dengan duit, boleh. Yang tak dibenarkan tukar emas dengan emas. Tapi kalau nak tukar emas dengan duit, tak berlaku riba. Ya? Kalau nak tukar emas dengan emas juga, kena hebah. Jangan guna, mudah saja cara dia, jangan menggunakan akad jual beli. Kerana akad jual beli itu tidak dibenarkan
Maka kita pilih akad lain. Pilih boleh akad hibah, boleh akad hadiah. Tu boleh akad yang lain daripada akad jual beli, wallahu a'lam. Pinjaman bank tu je kan? Macam mana nak buat pinjaman bank? Conventional Islamic bank dengan conventional bank. Kadang-kadang kita pilih Islamic bank, tapi dia tak tahu pun akad. Sama juga. Kalau pilih conventional bank, sama juga. Sebab bukan dia tahu akad apa dia hanya tahu lebih. Dia kata interest tinggi sangat, ambil lah murah sikit. Sama lah, murah dengan tinggi, riba juga. Kalau Islamic bank, profit dia tinggi katanya. Maka ini asas dia. Dia beza interest dengan profit, dia beza. Beza di mana conventional dia guna interest. Kalaulah Islamic product, Islamic bank, bank Islam dan bank-bank lain, dia tidak menggunakan istilah interest, dia menggunakan profit. Apa beza dia? Sama ni bagi yang tak tahulah. Yang kata jahil dia marah. Dia beza asas di mana? Asas dia beza di akad. Conventional bank tidak ada akad. Tidak ada akad muamalah. Tetapi Islamic bank dia menetapkan akad. Sebab itu tidak ada interest. Akad apa? Akad jual beli. Dia ada beberapa akad. Kita dah jelas. Akad jual beli kereta. Akad jual beli kereta pula dah. Ni apa namanya? Sistem pembiayaan kenderaan. Dia tak guna pinjaman kenderaan. Tapi dalam Islamic bank dia menggunakan skim pembiayaan kenderaan. Dia tak guna pinjaman. Dia guna skim pembiayaan perumahan. Beza di mana skim pembiayaan ini? Beza dia skim pembiayaan dia menggunakan akad. Dia ada beberapa akad. Popular dia menggunakan 2 akad. Akad pertama akad jual beli. Akad yang kedua akad ijarah, akad sewa. Akad sewa. Walaupun profit itu keuntungan dia. Sah ataupun tidak, riba ke tidak menjadi riba. Sah. Kenapa? Kerana dia akad jual beli. Macam mana contoh dia? Contoh dia kita beli kereta. Maka kereta ini popularnya tengok bank mana. Tengok bank dia guna akad apa. Ada dia guna akad jual beli hutan, ada dia guna akad ijarah. Dia panggil ijarah thummal bank. Ini dia punya term. Contoh kita ambil akad jual beli hutan. Maka pihak bank Islam ataupun bank lain dia akan beli dengan pihak, kalau rumah dia beli dengan pemaju. Rumah itu cashnya harga dia 300k. Dia beli dengan pemaju, kemudian dia jual kepada kita. Apabila dia beli menjadi milik bank, maka bank jual kepada kita, dia tak bagi hutang. Bukan dia bagi dulu personal loan pada kita, kemudian kita bayar kepada pihak pemaju. Bukan itu cara dia. Itulah yang jadi hutang yang jadi akad hutang itu. Akad hutang tak boleh lebih. Ini dia tak menggunakan akad hutang, tapi dia guna akad jual beli hutang. Kemudian rumah itu yang harga cash 300k, dia jual secara hutang selama berapa puluh tahun Bayu? 30. Selama 30 tahun. Kadang-kadang mati tak habis lagi hutang, tapi matilah sayalah hutang. Maka dia jual hutang secara hutang 30 tahun dengan keuntungan dia. Berapa keuntungan? Menjadi 500k, 200, contoh saja, 200k itu keuntungan dia. Sebab tu dia tak panggil interest, dia panggil profit. Maka profit itu merujuk kepada keuntungan hasil daripada bank ini dia berjual beli dengan kita. Ya, dia tetap. Memang dia tetaplah keuntungan. Sebab tu profit dia tinggi. Kita kata itulah orang guna ayat. Dia kata sama je baik ambil konvensional. Konvensional rendah sikit. Dia kira rendah interest. Dia kata interest rendah. Bank Islam dia kata. Potong tekak. Dia kata 3.4, 3.7, ada 4%. Baik ambil hak konvensional. Kerana sama sahaja. Sedap juga ustaz pun. Tak samalah, akad dia beza. Ni akad jual beli. Ni tak ada akad. Cuma tuan-tuan, ni yang selalu kita ingat. Cuma apa yang berlaku di bawah ini, walaupun dah ada panel syariah yang menetapkan akad begini-begininya, tetapi praktikal di bawah ini kadang-kadang tak berlaku. Dia hanya sign agreement saja. Tanya mau akad apa? Tak tahulah. Dia tak tahu akad apa. Itu jadi isunya. Dia kena jelas akad.
Pihak kita ni jelas akad. Ni saya ni beli kereta ni akad apa ni dengan pihak bank ni, dengan pihak bank ni. Dia kata kalau Islamik dia dah ada agreement, dia dah tulis. Kadang-kadang bai'ul ijarah thummal bai', dia tulis. Dia tak nak guna jual beli hutan. Atas dia lah, atas bank tu. Dia kadang-kadang dia tak guna jual beli tan. Dia guna yang kedua. Akad keduanya ialah akad ijarah, sewa. Tapi lah bayaran terakhir kereta 9 tahun, bayaran yang terakhir, bulan terakhir itu dia akad apa dia? Dia akad jual beli pada kita. Tu dipanggil ijarah thummal bai'. Sewa, kemudian bulan terakhir aku jual. Dia nak berlaku proses pemilikan. Wallahu a'lam. Boleh lah ustaz nak buat loan. Personal loan pun sama. Cuma tengok bank ni dia akan guna akad jual beli pada kita. Ya? Online boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena jelas lah, kita berurusan saja online, bayar melalui online. Bayar online tu bulanan, tak kisahlah. Kita bayar online tu, kita niat lah kita bayar hutang, tak apa. Cuma jelas kalau personal loan ni kita jelas. Jelas itu dia ada akad dia nak guna akad apa. Kita hutang 100k tapi kena bayar 120k. Kalau Islamic Bank, bank Islam ni dia akan menjual kepada kita. Dia akan ambil satu benda produk, dia jual pada kita dengan harga 120. Dia ada lah. Itu tengok kita deal dengan dia. Apa yang dia jual. Dia akan ada akad jual beli. Kalau bank Islam dan bank-bank lain lah yang mengamalkan perbankan Islam. Wallah. Dari segi milikan bank tu, milikan kita. Baik ijarah. Ijarah ini baik ijarah thummal baik. Last sekali dia panggil, bahasa kita dia panggil apa? Dia panggil konsep sewa berakhir dengan pemilikan. Dia sewa ni, ingat, sewa ni dia konsep sewa dia panggil milik benefit, kita tak milik fizikal. Kita hanya milik, sebab itu apabila kita tak bayar 3 bulan dia tarik, maka tak haram dia tarik. Sebab tu kita kena clear dia punya akad. Sebab apa tak haram? Sebab apabila akad sewa ini bukan kereta fizikal, bukan milik kita lagi. 9 tahun last bulan terakhir baru milik kita. Jadi milik dia, milik kita hanya benefit kereta. Kita boleh naik kerana kita sewa sebulan. Contohlah, bulanan kereta kena bayar berapa ke bank? Kena bayar 1,200. Maka sewa kereta itu 1,200. Fizikal kereta itu pada dasarnya pada syaratnya fizikal kereta bukan milik kita lagi. Benefit saja, manfaat kereta milik kita. Tetapi ingat, summa dia akan kemudian dia akan berakhir dengan pemilikan. Bila nak menjadi milik kita? Sebab bank ni dia nak pindah milik. Pindah milik kita bulan terakhir. Maka bulan terakhir kita bayar, niat dia tak akan sewa lagi. Kita dah buat dalam agreement, bulan terakhir kita akad jual beli. Allahu a'lam. Okey. Lagu mana pula kita pilih untuk langsai? Lagi jimat. Maka kita pilih untuk langsai boleh. Cuma akad apa dia? Biasa setiap bulan kita angkat sewa. Maka bank akan guna terma. Dia ada agreement dia, dalam agreement. Apabila kita nak guna langsai, maka contohlah kita dah guna 7 tahun. Dia bank dengan bank 9 tahun. Kita dalam masa 7 tahun kita nak langsai. Maka 2 tahun terakhir itu totalkan berapa? Totalkan 2 tahun terakhir, contoh kita kena bayar lebih kurang 20k. Maka 20k langsai itu, maka akad yang terakhir itu akad jual beli. Maka langsai itu 20k, dia jual kereta kita, nilai dia harga 20k. Sebelum ni sewa. Kenapa dia akad begini, tuan-tuan? Ingat konsep asas dia, kerana dia nak mengesahkan pemilikan. Dia nak bagi sah kita milik. Akad sewa, apabila ada akad dan kita ikut follow dia punya term dia, maka sah kita guna harta milik bank itu sah. Kenapa? Bank pindah milik dengan sewa, tak menjadi haram kita guna. Dia nak mengelakkan daripada haram. Itu tujuan dia menggubal akad muamalah di dalam Islam. Itu saja. Kenapa kita penilah akad ijarah, akad ni kenapa tukar-tukar? Kerana dia nak memudahkan, asal dia, tujuan dia untuk nak mengesahkan kita guna harta itu.
Sebab itu kita dalam kehidupan seharian pun kita kena ada jelas akad. Akad jual beli ke, kita nak akad hutang ke, nak akad pinjam, bagi jelas. Nak bagi kawan-kawan kita ni nak pinjam ke, nak bagi hutang kat dia. Nak pinjam pen. Nak bagi pen ni, nak pinjam ke nak hutang, kena jelas. Ustaz saya bagi pinjam. Apabila pinjam kena hantar balik. Dan ada benda yang boleh dipinjam, ada benda yang haram. Maka kalau lah tengok benda, benda ni tak boleh pinjam ustaz, saya kena bagi heboh kat ustaz. Pen tidak dibenarkan pinjam. Lepas tu bagi heboh. Lepas tu bagi heboh jadi hak dia, hak dia. Dia heboh lah balik, kesian ke Pak A. Ada beberapa benda yang kita akan belajar dalam bab pinjam. Bab pinjam ni dia seronok sebab dia sangat praktikal dengan kehidupan kita, pinjam meminjam. Dia ada benda-benda yang tidak dibenarkan oleh syarak untuk pinjam. Kalau nak juga kena heboh. Jadi pindah milik. Syarak ni dia sangat ketat. Nak guna boleh, tapi guna ikut peraturan. Dah peraturan digubah, pilih saja nak heboh ke nak pinjam ke. Ada beberapa benda yang kita akan bahas akan datang. Ada benda yang tidak dibenarkan pinjam. Moratorium tu ikut syarat boleh. Boleh, tapi dia kena gubah balik. Dia kena ikat balik. Lepas tu isu dulu moratorium ni, Bank Islam dia KAV sekejap. Dia kena sit down dulu. Tak kena bincang, panel-panel syariah kena bincang apa kita nak guna kat apa. Sebab nak stok 6 bulan tak bayar. Apabila stok 6 bulan tak bayar, dia rugi. Apabila dia rugi, dia nak ambil, nak charge lebih. Macam mana? Jadi dia kena ada dia punya akad itu. Dia sebenarnya tak berubah, sepatutnya tak berubah tetap. Cuma dia stok bayaran. Jadi stok sewa kita guna, patut guna free. Dia kata mana boleh guna free, kena ada charge sewa. Maka dia akan lanjutkan ke 6 bulan terakhir bayaran. Tapi dia kata lanjut pun dia guna sewa free juga. Itu antara benda-benda yang dia kena bincang. Bitcoin. Jadi Bitcoin ni begini, mazhab Syafi'i for Bitcoin dia ada dua. Pertamanya, bagi orang yang tak berpemahir, maka dia kena follow pihak berautoriti, kena tengok jabatan fatwa lah. Jadi Bitcoin ni tidak dibenarkan. Hampir semua fatwa kerajaan negeri tidak benarkan, akan berlaku unsur-unsur riba. Kenapa? Kerana majlis fatwa kebangsaan dan majlis fatwa negeri dia berpandukan kepada mazhab Maliki dan Hanafi kebanyakan begitu. Sebab isu-isu digital ekonomi ni, dalam isu digital, kerana Bitcoin dia juga sama, dia akan berlaku dalam dunia online, dalam digital. Dia bukan real, bukan perniagaan yang berhadapan ini. Batu mazhab Syafi'i dia agak complicated. Batu dia orang ni ambil mazhab Maliki dan Hanafi lebih mudah. Jadi bagi orang yang mahir ni, orang yang tahu asas dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi kalau kita nak nasihat ni, kalau orang tanya Bitcoin, tanya forex, okey, dia ikut fatwa. Sama dengan konsep dia saham. Saham ni ada san patuh syariah. Bursa saham ni hampir 6,000 kaunter. Lebih ada 600 lebih. 600 kaunter kan? 600 bukan 1,000, 600 lebih kaunter bursa saham yang patuh syariah. Tapi ingat, patuh syariah semata-mata bukan modal untuk mudah kita trade. Dia kena ada ilmu, kena tahu. Bukan ilmu saham, tu boleh belajar. Ilmu muamalah. Kita kalau nak Syafi'inya, kalau Hanafi, Hanafinya. Jangan hanya sekadar patuh syariah, kita pun berurus niaga lah. Tapi soal urus niaga itu kita tak tahu nak guna. Tak boleh juga. Tu kena tahu. Kena tahu bagaimana kita nak berurus niaga mazhab kita Syafi'i. Kita nak trade itu atas jual beli ke ataupun heboh. Kalau tak berlaku, tak sah jual beli, jangan jual beli. Tapi kita nak buat juga boleh. Sebab tu saya sebut tadi, bagi orang yang mahir, Bitcoin dia boleh join, forex dia boleh join, saham dia boleh join. Kenapa? Kerana dia tahu nak handle. Bagi orang yang kurang mahir, maka dia kena follow golong fatwa kemasaan lah. Sebab dia tak mahir nak handle. Bagi orang yang mahir handle, dia tahu Bitcoin tak boleh guna jual beli. Memang itu transaksi jual beli. Bayaran ada payment. Apabila sebut bayaran itu jual beli. Maka dalam mazhab Syafi'i tak sah
Kenapa tak sah? Kerana tak dapat syarat-syarat dalam rukun jual beli. Banyak benda kita tak boleh patuh, tak boleh mematuhi syarat sah dalam jual beli. Maka kita jangan guna akad jual beli. Kerana kita mahir boleh guna akad lain. Akad apa yang paling popular mazhab Syafi'i? Kita boleh guna akad hibah. Macam saham, contoh saham. Kita nak ambil satu unit saham. Ikutlah kaunter mana, pergilah kaunter mana, tuan-tuan tahulah. Saya tak main saham. Ustaz Iskandar dia main saham lah. Jadi ikut kita nak beli unit mana, satu unit jual beli satu unit, harga dia berapa harga Ustaz? Berapa harga satu unit? Satu lot. Sekecil sangat satu lot, berapa harga? Contoh 100. Okey. Nilai itu sepatutnya dia harga, apabila sebut harga bukan jual beli. Tapi oleh kerana mazhab Syafi'i, kita tak nak Maliki sebab syarat Maliki kita tak study lagi. Kita Syafi'i, sekarang ni Syafi'i, maka kita tak boleh berjual beli saham dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Maka kita niat transfer duit kita niat heboh saja. Sebab apa kita nak pilih heboh? Kerana kita nak pastikan perpindahan duit kita ke pihak lain sah. Dia boleh guna duit kita kerana sah, dan di keuntungan yang kita dapat juga sah. Kenapa? Tak perlu tanya. Dia bagi kepada kita keuntungan itu atas dasar apa? Atas dasar heboh, atas dasar hadiah, ataupun atas dasar mudharabah. Tak perlu tanya. Ya? Dia turun naik. Kalau katalah ini terbeli bulan depan itu buat tapi dalam masa sejam bulan kita nak heboh pun macam kita nak untungan. Baik, sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia heboh boleh. Cuma yang menjadi tak boleh itu transaksi yang tidak dibenarkan itu dia unsur riba. Sebab apa unsur riba? Sebab ni mazhab lain, bukan mazhab kita. Sebab kenapa jadi unsur riba? Kerana duit itu, nilai itu menjadi item ribawi dalam mazhab lain. Nilai, bukan duit saja. Mazhab lain dia bukan duit saja. Asalkan benda itu ada nilai, maka tidak dibenarkan. Dia akan ada unsur-unsur ketidakjelasan berlaku dalam saham. Iaitu yang mazhab lain tak boleh. Mazhab Syafi'i pun nak boleh pun kena tahu. Sebab kita nak bagi sah saja, kita pindah duit kita, bagi sah. Kalau heboh sah. Tu je. Tapi untuk orang yang ahli ilmu sahaja. Kalau orang yang tak faham, kita kena tutup teruslah, tak boleh lah. Kalau orang yang boleh handle ni, boleh lah. Sebab dia agak complicated. Wallahu a'lam. Kena study saham dah Ustaz. Sifu saham banyak sekarang ni. Hibah ni dia tak terhumpu pada satu pihak lah. Betul. Penjual pun boleh, pembeli pun boleh. Boleh. Dua-dua Dia heboh ni mazhab kita dia agak ringan sedikit. Banyak tempat yang kita boleh guna heboh. Dia heboh ni syarat dalam mazhab Syafi'i dia tak terlampau ketat, tak sama dengan tajuk lain, tak sama dengan akad jual beli ketat. Mudharabah ketat. Heboh yang paling ringan sedikit, mudah. Heboh ni kita heboh tak syarat orang terus ambil. Kita letak situ sah heboh. Tak syarat orang ambil. Ini yang berlaku dalam ada, ini yang tak boleh berlaku dalam akad lain. Akad jual beli dia kena ada pertukaran. Tak boleh letak orang lain tak qabat, tak boleh. Jual beli. Tapi heboh boleh. Contoh kita letak barang. Kita heboh saja letak barang, kepada siapa pun ambil. Kita heboh am. Siapa nak ambil letak sini. Maka kita letak hari ni, besok baru orang ambil. Sah ke tidak dia ambil besok baru ambil? Sah. Tapi kita niat heboh. Inilah salah satu yang kita boleh guna pakai. Apabila nak guna pakai akad jual beli tak sah. Seperti mana akad heboh air yang berada dalam mesin. Maka selain daripada heboh bisawab, akad heboh paling simple. Heboh bisawab, akad heboh paling simple. Dia letak barang tu dan kita bagi kepada dia. Kita ambil barang dalam mesin, kita jangan ambil tanpa ada akad, tak sah. Ambil barang orang tanpa ada akad apa. Kita bagi duit tapi bagi itu tidak ada akad apa. Itu yang salah tu. Itu yang salah, tanpa ada akad.
Bukan soal bagi. Ya, bagi tu pindah milik mesti melalui mana-mana akad. Kerana ini dia punya prosedur syarak. Maka kita letak duit dalam mesin tu, apa niat kita? Apa yang kita pilih niat? Untuk mengesahkan owner tu ambil. Maka kita boleh pilih hebah bisawab, kita boleh pilih hebah paling mudah mazhab kita. Kita letak hebah. Kita letak duit kita, kita tengok nilai satu botol air RM1, kita pun letak hebah kepada dia RM1. Kalau ambil saja tanpa hebah memang tak boleh lah, sebab dia ada di panggil qorinah. Dia qorinah suruh bayar. Cuma kita nak bayar jual beli tak boleh, kerana dalam mazhab kita tidak sah berlaku tanpa ada orang. Dia kena rukun jual beli ada 5. Yang pertamanya mesti ada orang menjual. Maka mesin dia tidak boleh menepati orang. Melainkan mazhab Hanafi boleh. Tu yang duduk kelas tu. Mazhab Hanafi boleh. Yang ni yang menjadi dia tak nampak di mana tempat perbezaan. Dia kata boleh. Kenapa ustaz ni dia kata tak boleh ni? Penin orang ni dia kata. Sedangkan boleh. Dia duk ambil pendapat Hanafi. Sedangkan tanya ustaz mazhab mana? Saya pun Syafi'i. Dia jawab dia Syafi'i. Ini yang pening tu. Dia Syafi'i, dia ambil Hanafi. Dia kata, ustaz, kenapa rigid sangat? Sedangkan ini pak mazhab boleh ditukar-tukarkan. Iya, betul. Boleh ditukar-tukarkan. Tetapi kena clear. Orang kampung kita, dia tak akan tahu ini mazhab Hanafi. Kita kata boleh buat, maka dia buat. Dia sangkakan mazhab Syafi'i. Itu yang salah tu. Sebab tu kita kena clearkan. Maka mazhab Syafi'i, kita nak ajar orang kampung, kita kena ikut mazhab dia. Orang kampung kita mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i tidak boleh, kerana mazhab Syafi'i mesin tidak boleh menepati penjual. Tapi Maliki boleh, kerana Maliki mengatakan mesin itu menepati penjual. Itu tempat-tempat berbeza. Maka kita mazhab Syafi'i mesin kita letak duit tu niat hebah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.